بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal. Kita pada hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Alhamdulillah. Ya. Hijau hari ini. Hijau, hijau. Okey. Dan kita berada di hujung Ustaz ya, surah Al-Isra ya, besok halaman terakhir. Betul. Hari ini antara kesimpulan-kesimpulan penting bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terus bersama dan kita ingin memulakan majlis kita ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melihat pada halaman 292. Saya jemput pada tuan-tuan untuk share di Facebook, di YouTube, maklumkan pada rakan-rakan, jom kita tengok kalau dah tertinggal surah Al-Isra sebelum ini, tapi yang ini adalah antara kesimpulan yang penting sebelum kita mengakhirkan surah Al-Isra pada hari esok dan terus kita masuk kepada surah Al-Kahfi insya-Allah. Jadi mari kita lihat ringkasan surah halaman 292. Daripada ayat yang ke-97 kita akan melihat kepada realiti hakikat hidayah dan kesesatan yang Allah jelaskan di dalam ayat 97 hingga ayat 100, balasan kepada mereka yang tidak memilih jalan yang betul di dalam kehidupan. Kemudian Allah mengingatkan kepada Bani Israel, nama surah ini, dan juga kepada kita sebagai umat yang boleh belajar daripada Bani Israel, iaitu 9 mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan apakah mukjizat yang kekal sampai sekarang? Itulah Al-Quran pada ayat 101 hingga 104 ini untuk sama-sama dihargai oleh seluruh manusia untuk mencapai kemenangan, mencapai kejayaan pada akhir zaman ini. Jom kita baca ayat 97 hingga 100, bermula dipimpin Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Khabar semua yang dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang bersama dengan My Quran Time saat ini di televisyen, di Facebook dan apa juga sosial media kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang yang benar-benar mengikuti ataupun kita kata Ustaz, kalau kita makan menghayati, kita menikmati sebab ada satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud yang sempat saya tengok dekat laman web Mufti Wilayah Persekutuan. Hadis yang panjang, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Inna hadzal Qur'ana ma'dabatullah. Allahu akbar. Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Allahu akbar. Kita sanggup berkata panjang Ustaz, berkata nak beli makanan yang sedap-sedap, jauh pergi tak apa nak dapatkan, tak ada masalah, silakan. Cuma Nabi sebut kat sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini, Al-Quran ini adalah hidangan daripada Allah. So kita kena nikmati betul-betul hidangan kita pada halaman 292 hari ini.
Ya, Ustaz cakap pasal hidangan makan ni Ustaz kan. Dia tengah-tengah hari ni ya. Dia ada dua orang yang dia tak nak hidangan. Satu pasal dia dah kenyang sangat, Betul. ataupun satu lagi ialah pasal dia sakit. Allah Akbar. So kalau katakan dia dah penuh sangat, dia tak nak pasal dah ada kan. Tapi yang kedua tu yang kita takut sikit Ustaz ya. Jadi kita doakan pada tuan-tuan, kita tak adalah jadi orang yang kenyang sangat. Tak ada rasanya dalam dunia ni orang yang betul-betul kenyang dengan Quran. Malah Nabi bersama Al-Quran pada setiap hari. Ambil setiap hari. Itu pentinglah. Macam kita makan kan, kita ambil setiap hari. Tapi yang satu lagi itulah yang menakutkan. Allah. Pasal sakit sangat tak boleh nak masuk makan tu, dia macam dia fokus pada sakit. Betul. Tak sempat nak makan. Makan pun kena drip. Kena paksa baru dapat makan. Itu pun bukan melalui lidah, kena masuk melalui tebuk sini. Kita harap kita bukan begitulah tuan-tuan ya, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah beri kekuatan kesihatan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, dan kita ucap tahniah rasanya. Barangkali mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang diuji saat ini. Betul. Tapi masih juga bersama Al-Quran, bersama dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Jom kita mulakan bacaan kita di halaman yang ke-292 saat ini. Kita nak baca dulu ayat 97 sehingga ayat yang ke-100. Jom kita cuba baca dengan bacaan nahawan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahum awliya ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا صدق الله العظيم
Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat 97 hingga 100 untuk kita sama-sama melihat kepada apakah realitinya Ustaz ya tentang hidayah kepada manusia dan juga siapa yang disesatkan. Kalau semalam kita sudah melihat bahawa ada orang yang dah dapat nabi, dapat rasul, tetapi dia mencabar nabi dengan 6 perkara. Dia cabar, minta turunkan buat rumah daripada emas, jatuhkan kepingan awan ke daripada langit. Ya, kalau kamu betul janji yang kamu kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberi kesimpulan wa may yahdillah pada ayat 97, siapa yang diberikan hidayah oleh Allah fahuwal muhtad, maka orang itulah yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahum awliya, siapa yang disesatkan tidak ada penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ideanya dalam ayat ini ialah hidayah dari Allah. Ya, hidayah dari Allah, bukan daripada rasul. Itu satu perkara yang kita belajar. Hidayah daripada Allah bukannya daripada rasul, dan keputusan daripada Allah bukan daripada rasul. Ya, pasal apa? Pasal orang-orang ini dia minta mana hasilnya? Kan. Dalam hidup zaman sekarang ni, mana hasil kalau saya baca Quran dapat apa? Kan. Saya punya ada masalah ni, macam mana nak selesaikan? Apabila dapat hidayah, maka orang itu akan kembali kepada Allah. Tapi syaratnya al-muhtadi ini Ustaz ya, maksudnya orang yang committed, bersegera menuju kepada hidayah. Dia bukan duduk diam relax je kan, kemudian tunggu nanti hidayah sampai kot. Bukan. Al-muhtadi ini adalah orang yang merapati, mendekati kepada hidayah. Seperti tuan-tuan ya, bila tuan-tuan duduk dengar depan TV ini ataupun depan Facebook ke YouTube ke, sebenarnya ini adalah proses. Kita ni nak hidayah. Ya, kita nak hidayah, maka Allah akan beri hidayah. Tetapi kalau katakan orang itu dia menjauhi hidayah, falamma zaghu azaghallah, ini surah As-Saff Ustaz ya, nanti kita akan pergi ke surah ini. Itu adalah salah satu daripada surah Musabbihat selain daripada surah Al-Isra. Ini bercerita tentang kaum Bani Israel ini, bila dia jauh daripada Allah, maka Allah jauhkanlah. Pasal dia yang minta. Dia yang minta. Allah beri pilihan kepada kita, nak duduk sejam setiap hari ke ataupun tak nak ke, terpulang. Tetapi Allah akan beri respon ikut kepada apa yang kita inginkan. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamah, ini menakutkan Ustaz ya. Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat ala wujuhihim umyau wa bukmau wa summa. Dikumpulkan pada hari kiamat atas wajah mereka. Kan kita pakai kaki Ustaz kan. Nanti mereka berjalan pakai muka. Ini dibincangkan dalam tafsir ya, Qurtubi cakap tentang perkara ini. Nak ceritanya ialah mengapa sampai buruk begitu sangat. Kita rasa tak ada kot. Dia kalau paling dekat sekali dekat muka ke atas tanah ni adalah binatang. Betul. Pasal dia selalu begitu kan, pasal 4 kaki dia ke atas tanah. Tetapi manusia tak macam tu. Betul. Tak macam tu. Tetapi Allah beri begini ya, Allah kata mereka itu dalam keadaan buta, bisu dan juga tuli ya, pekak. Pasal apa? Pasal Ibnu Ashur menyatakan mereka ini di atas muka bumi ini nampak, tapi mereka tidak mahu melihat kepada mukjizat ataupun alam ini sebagai bukti kebesaran Allah SWT. Mereka ini boleh bercakap di dunia, tetapi Allah bisukan. Kerana apa? Kerana di dunia mereka guna mulut mereka untuk mencabar Nabi, mencabar Allah. Tanya soalan-soalan pelik-pelik tu kan. Ya. Dan yang ketiganya, mengapa mereka pekak di sana? Kerana di sini diberikan telinga tapi tak nak dengar Quran. Bila dengar Quran itu, ada di kalangan mereka yang letakkan asabi'. Asabi' ni bukan satu jari Ustaz ya. Jari-jari ni kalau boleh nak masuk dalam telinga tersebut. Pasal tak nak dengar, pasal nanti khawatir terpengaruh dan akhirnya ingin kembali kepada kebenaran. Jadi Allah kata ma'wahum jahannam. Ya, ma'wahum ni awal ni sebenarnya dalam surah Al-Kahfi Ustaz, nanti kita akan baca tempat berlindung. Betul Ustaz. Tapi Allah cakap ma'wahum jahannam, inilah tempat berlindung mereka, jahannam. Ya, kullama khabat zidnahum sa'ira, bila terpadam saja api maka akan ditambahkan lagi nyalaan, disimbah lagi nyalaan api di situ. Mengapa? Pasal di dunia mereka ni suka simbah api Ustaz. Dia suka memanaskan. Dia guna telinga mereka, guna mata, guna mulut untuk panaskan lagi, panas, bakar lagi untuk orang makin bergaduh, makin lagi tak suka sesama sendiri. Maka di sana mereka akan dibakar dan dibakar sebagaimana kalau dulu 5 kali mereka bakar, kat sana mungkin 5 kali ataupun lebih lagi gandaan di sana. Nauzubillah min zalik. Zalika jazaohum, ini adalah balasan bi annahum kafaru.
kerana mereka ini kufur dengan ayat-ayat kami, dan dia menyatakan bahawa betul ke tulang ni nanti akan yang bercerai-berai ini akan dibangkitkan semula, ya, sebagai lamab'uthuna khalqan jadida. Dia persoalkan. Jadi sebenarnya keimanan pada hari akhirat ini, sebagaimana kita dah bincang sebelum ini, Bani Israel mereka cuba padamkan. Mereka cuba padamkan, ya. Dan kita kena ingat, banyak kali kita mengulang Bani Israel dalam Al-Quran ini, bukan maksudnya kita ni benci Bani Israel. Betul. Kita nak ambil pelajaran yang tak baik untuk kita elakkan, yang baik kita ambil. Betul. Ya. Nanti kita akan tengok tentang perkara ini. Jadi pada ayat yang ke-99, awalam yarau annallah, apakah mereka tidak melihat kepada Allah ini yang mencipta langit, bumi, berkuasa untuk menjadikan orang-orang sebelum ini dan menjadikan waja'ala lahum ajalan la raiba fih. Tidak ada keraguan dari segi ketentuan. Memang dah ada masa, contoh ajal ini Ustaz, ya. Dia ada dua jenis ajal. Ajal kita nak hidup dengan ajal kita nak mati. Ajal nak hidup ni baby. Kan 9 bulan 10 hari. Sampai masa lahir. Ya. Tapi kalau masanya jadi ginilah Ustaz. Allah. Kan? Bila sampai sahaja masanya, beredarlah pergi. Kan? Tak ada dia lambat, tak ada cepat. Betul. Jadi ini semuanya Allah yang berkuasa. Orang tu sakit COVID ke, tak sakit ke? Betul. Ada orang yang COVID kena sembuh. Ada orang tak kena pergi. Betul. Ya? Jadi Allah nak beritahu, Allah ada timing. Allah ada masa, Allah berkuasa. Daripada kosong jadi sesuatu, takkan susah sangat kalau nak dibangkitkan saja. Dibangkitkan, benda dah ada. Benda dah ada. Tapi lah kalau orang dah tak rasional Ustaz, ya, ikut perasaan, tidak menghargai kepada kebesaran Allah, dia akan cuba menafikan. Itu sebab Allah cakap dia hujung itu, fa'aba, ayat 99, fa'aba zalimuna illa kufura. Orang-orang yang zalim itu dia akan menolak dan dia kufur kepada Allah. Apa orang zalim? Orang zalim ini adalah orang yang tidak adil, tidak memperjuangkan keadilan, sebagaimana kita belajar dalam surah 16 surah An-Nahl Ustaz. Yes, kita bukan sekadar buat baik seorang-seorang, tapi kita kena memperjuangkan keadilan untuk orang lain, baru kita tidak jadi zalim. Insya-Allah. Bos tak boleh pula kita pergi tekan orang bawah, kan? Dan orang bawah pun jangan pula kita tak nak taat kepada ketua di atas kalau katakan ia tidak salah, kan? Tapi yang salah itu tegur. Cuma kadang-kadang tegur ni Ustaz, dia sakit sikit. Ya. Bani Israel dia tak suka tegur orang. Betul, dan dia tak suka ditegur. Pasal kalau tegur dia, dia mulalah akan buat komplot untuk menjatuhkan orang yang menegur dia, dan dia tak suka tegur. Itu sebabnya rabbi ataupun dia punya imam dia itu kalau bagi duit memang hilang. Dia tidak boleh menjaga amanah selain daripada mereka kena tegur jangan makan riba. Dialah dia kata riba untuk orang lain okey, untuk kami tak boleh. Dia ada apa istilahnya, resis. Ya, mengikut perkauman. Jadi pada ayat 100 Allah menyatakan, qul, katakanlah, kalau kamu yang menguasai khazaina rahmati rabbi, kalau kamulah yang menguasai segala perbendaharaan daripada Tuhanku, kamu sebenarnya nanti pasti akan jadi orang yang kedekut, tidak mahu infak, menahan diri daripada infak. Dan Allah menghujungkan dengan perkataan qatura. Kita baca sekali lagi ayat 100 ini kerana ia adalah mesej untuk kita tuan-tuan. Mesejnya apa? Jangan jadi orang yang qatura, ya, yang kedekut dalam hidup ini. Mengapa kedekut? Kerana orang ini tidak menjaga iman. Tanda kedekut ini Ustaz, ya, satu, tak nak bagi harta, tapi yang keduanya dia tidak mahu memberi peluang pada orang lain untuk dibantu. Tidak mahu memberi maaf, suka memarahi orang. Itu adalah antara gejala-gejala qatura yang kita ingin elakkan. Caranya macam mana? Kita baca dahulu ayat 100. Silakan. Masya-Allah. Masih kepada Ustaz Fazrul, saya tertarik dengan Ustaz Fazrul sebut tadi infak, memberi, suka memberi tadi Ustaz. Saya teringat ada kata-kata yang dikongsikan oleh Ustaz Fazrul juga, apabila memberi kita tidak pasti melapangkan orang lain. Betul. Lebih penting Allah pasti akan melapangkan si pemberi. Betul. Ya, salam. Masya-Allah. Betul Ustaz, kita bagi kadang-kadang Allah yang melapangkan. Betul Ustaz. Kita tak dapat pun nak melepaskan kesempitan dia, tapi sokongkannya lah sikit. Tapi Allah pasti akan melapangkan pada kita yang memberi dan juga orang yang kita beri itu, insya-Allah. Jadi kita nak baca tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya ayat yang ke-100 Ustaz. Ayat ke-100 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل لو أنتم تملكون خزائن
ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا صدق الله العظيم. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, pasti perbendaharaan itu kamu tahan kerana takut membelanjakannya, dan manusia itu sememangnya sangat ketekut. Perkataan qatura itu adalah orang yang murah kan, bukan pemurah, murah. Dia nak semua untuk dia. Dia tak nak bagi kepada orang lain. Kalau nak bagi orang lain tu, dia bagi yang murah-murah. Yang mahal-mahal nak bagi pada Allah ni, bagi kalau 100 dengan 10 sen, bagi 1 sen. Itu qatura. Ya, jadi itu pun dia kata saya dah derma dah semalam kan, tahun lepas saya dah derma dah. Itu memang subhanallah yang kita doa tuan-tuan ya, jangan kita jadi begini. Mengapa boleh jadi begini? Kerana salah satunya ialah iman tidak dibina. Ya, iman dengan mukjizat. Nabi Musa ada 9 mukjizat, ya, kemudian Nabi Muhammad ada banyak mukjizat. Kita akan baca selepas rehat nanti, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita, iaitu perkataan yang kita nak belajar hari ini ialah apa? Aba. Ya, maksudnya adalah bukan abi ya, aba. Ya, aba, iaitu enggan. Inilah sifat iblis, aba wastakbar di dalam kisah Bani Israel ini. Aba, ya, pada ayat yang ke-99, fa abadh-dhalimuna illa kufura, iaitu orang yang zalim tidak mengindahkan keadilan, dia akan jadi orang yang makin lama makin mendekati kepada sifat iblis yang enggan untuk bersujud. Jadi kita kena banyak bersujud, kita banyak merendahkan diri kita, banyak memberi. Kerana apa? Kerana itu akan mengelakkan kita daripada menjadi aba, ya, yang akhirnya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti dahulu, berehat, kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Ustaz, selamat tinggal pada semua Ustaz. Ya. Berpisah kita selamanya. Mudah-mudahan selagi hayat dikandung badan, Al-Quran tidak akan kita pisahkan daripada kehidupan kita. Betul. Tadi kita tengok gambaran tanah perkuburan Ustaz. Betul. Dan kita lihat ayat yang kita bacakan pada hari ini. Kenapa satu hari pasti kita akan kembali bertemu dengan pencipta kita Allah Rabbul Izzati. Mudah-mudahan baliknya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu saat nanti balik dalam keadaan diredai dan disambut-sambut, ditunggu-tunggu oleh para malaikat. Allahu Akbar. Ustaz, inilah yang diingatkan dalam halaman ini Ustaz ya, pada tuan-tuan sekalian, bahawa Bani Israel ini mereka cuba untuk melupakan bab akhirat, melupakan bab mati ini. Dia nak enjoy dalam hidup dan dia tak nak infak. Dia kata kalau boleh kumpul sebanyak mungkin, dia minta ya, kalau Bani Israel ini ataupun Firaun juga sama juga ya, apabila mereka tidak mengambil hari akhirat ini sebagai pedoman Ustaz ya. Padahal sebenarnya memang kita dah nampak sekarang. Kalau saya di Shah Alam tu dekat section 21 tu, van berjujuran bersusun-susun kan, dan itu sudah tentu menjadi tanda yang amat jelas. Dan kita banyakkan amalan infak kita, macam mana nak dapat kekuatan itu? Iman dibina dengan mukjizat yang ada sampai hari ini, namanya Al-Quran Ustaz ya. Kita baca Al-Quran makin lama makin
tahu dah sebenarnya tak boleh bawa kubur pun. Kan? Tak boleh bawa kubur pun. Nak tinggal untuk anak dia ada rezeki dia. Kan? Bolehlah letak sikit-sikit kan, tetapi bukan dia berkira-kira untuk membawa Quran ataupun keadilan pada masyarakat Ustaz ya. Subhanallah Ustaz. Tadi kita tengok tadi lirik tadi antara cemas di dada Ustaz. Oh ya. Oh cemas Ustaz. Cemas bagaimanakah nanti saat kita balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dipermudahkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jom kita tinjau seketika perkongsian tajuk kita, dan kita nak menyambung sebenarnya pengajian yang telah kita kongsikan semalam, iaitu berkenaan dengan hukum mad. Mari kita lihat apakah contoh yang kita nak kongsikan pada hari ini, iaitu masih lagi dalam mad badal. Mad badal terjadi apabila hamzah, huruf hamzah mendahului huruf mad. Contoh-contoh yang kita ingin kongsikan pada hari ini, yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu. Kat mana kalimah dia tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya? Amanu itu kalimah dia. Amanu itu mad badal, iaitu hamzah mendahului huruf alif mad itu. Itu yang pertama. Contoh yang kedua dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, wa ta'amul ladzina utul kitab. Dekat mana tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya? Dekat utu. Alif hamzah tu baris dhammah mendahului huruf waw. Baik, itu contoh yang kedua. Dan yang contoh yang ketiga juga dalam surah Al-Maidah, apa dia ayat dia? Wa may yakfur bil imani. Dekat mana kalimah dia? Bil iman itu. Hamzah baris bawah i bertemu dengan ataupun mendahului huruf ya mad. Jadi ketiga-tiga ini kita baca nama dia mad badal, dua harakat, mengikut riwayat kita Hafsun an Asim, bil imani utul kitaba, dan juga allazina amanu. Jadi tiga contoh ini mudah-mudahan dapat kita praktikkan, dan boleh juga kita melihat dalam halaman yang ke-292 ini, dekat mana ustaz ya dekat mana tempat-tempat yang berkait ataupun terdapatnya hukum mad badal ini. Jadi selamat mencuba, boleh buat semakan atau boleh buat carian nanti insya-Allah taala. Wallahu alam. Ustaz Fazrul. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi berfungsi tadi tentang mad badal. Sebut betul-betul ya. Jangan mak bedal ya. Jangan main bedal je baca Quran. Subhanallah. Alhamdulillah ya. Kita harapkan terus tuan-tuan ya. Ini sebagai amal kita menyiapkan diri kita pada bila-bila masa Ustaz ya. Ada ramai rakan kita yang sudah pun dipanggil Allah, tidak habis 604 muka surat, tetapi insya-Allah kita dah baca sebelum ni dalam surah An-Nisa, iaitu kalau dalam perjalanan pun kalau katakan dipanggil Allah akan lengkapkan balasan itu. Ya, 604 dapat dalam akaun tuan-tuan sekalian. Tetapi waktu diberi masa ini kita bersungguhlah ya, jangan pula pasal sekarang ni dah boleh rentas negeri Ustaz. Subhanallah. Ya, sibuk ya, nanti tak sempat pukul 12, lepas tu pukul malam nanti kan, malam dah letih. Ya, pukul 6 dah masuk balik hari baru. Jadi kena rancang betul-betul kerana ini nikmat yang amat besar, dan kita belajar daripada Bani Israel ya, yang disampaikan dalam surah ini, di mana mereka adalah satu kaum yang sebenarnya diberi hidayah maksudnya diberikan mukjizat sampai ada 9 kepada Nabi Musa. Kita baca ayat 101 hingga 104 untuk kita memahami lebih perkara ini. Kita nak ambil pelajaran. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Saya semalam tadi ada sahabat kongsikan Ustaz, memang dia tak sempat nak ikuti yang pukul 12 ni, kadang-kadang tak sempat. Apa yang dia buat Ustaz? Dia maraton. Dia duduk satu masa, dia akan ikut 5-6 episod terus. Subhanallah. Masya-Allah. Lepas saya kata tak rasa penat ke kan? Dia kata apa yang buatkan menarik tu, bila habis satu episod tu dia akan tertunggu-tunggu apa yang akhir episod tu yang sambung. Jadi itu jadi maraton tu. Allahu akbar. Ya. Jadi subhanallah, mudah-mudahan dalam suasana kita sekarang ni dah boleh maraton ke mana tempat yang kita nak pergi, Al-Quran juga. Jadi istilah maraton dia tertunggu-tunggu tu Ustaz ya, istilah dalam bahasa Arabnya adalah mukthin. Aiwah. Itu yang kita nak tengok Muktin, besok.
Esok bukan hari ni. Okey, insya-Allah. Oh, masya-Allah. Ustaz dah pergi dah. Ustaz Fazrul dah pergi dah. Esok jangan mana-mana. Jangan ke Kita nak mana-mana. lihat esok, insya-Allah. Baik. Jadi kita nak sambung bacaan kita, tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah saya kasih sekalian. Kita nak sambung ayat 101 sehingga ayat yang ke-104. Kita cuba dengan bacaan Sabah, insya-Allah. Lama kita tak baca dengan Murattal Sabah. Jom kita cuba, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 101 hingga 104 menyambung kepada panduan kepada kita Ustaz ya, bagaimana kita nak mengelakkan diri kita daripada berlaku qatura ya, daripada menjadi orang yang sangat kedekut ya. Istilahnya kalau bakhil itu lebih teruk daripada bakhil itu adalah qatura ya. Ini dijelaskan tentang sebahagian daripada Bani Israel diingatkan perkara ini, tetapi bukan sekadar untuk Bani Israel, ia adalah juga untuk kita Bani Adam ya, yang kita perlu ambil perhatian. Apakah cara pada zaman Nabi Musa, latihan kepada mereka untuk mereka tidak jadi qatura, mementingkan diri sendiri, jadi umat yang pemarah, yang suka berdendam, dengan Allah menurunkan 9 bayinat, 9 mukjizat kepada Nabi Musa. Kalau dalam tafsir Hamka ini ada senarai 9 itu Ustaz ya. Saya bacakan sikit 9 itu. Yang pertama tongkat Nabi Musa. Yang kedua apabila Nabi Musa keluarkan cahaya tangannya daripada poket dia, tangannya bersinar. Yang ketiga taufan besar. Keempat belalang. Kelima agas dan kutu ya. Keenam katak. Ketujuh sungai Nil yang luas dan panjang mengalirkan air menyerupai darah.
ke-8 Mesir ditimpa kemarau yang sangat panjang dan 9 rosaknya hasil bumi dan berjangkit. Ya, ada pandemik pada waktu itu ya. Jadi bila cakap pandemik ni Ustaz ya, teringat zaman bila tu? Zaman sekarang Ustaz ya. Sebenarnya itu mesej besar daripada Allah SWT, suruh sila berhenti sekejap lah ya. Jangan terlampau laju sangat kehidupan sampai kita terlupa bahawa kita bukan hanya duduk di sini. Kita nak pergi sampai ke akhirat, itu lebih abadi. Maka dalam ayat ini Allah kata fasal ya, tanyalah Bani Israel izja'ahum ya. Tanyakanlah kepada Bani Israel ketika Musa datang kepada mereka, lalu Firaun berkata kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menganggap engkau terkena sihir. Nabi Musa nak selamatkan Bani Israel. Jadi Bani Israel ini adalah orang yang nak diajak kepada iman. Sama macam Nabi Muhammad mengajak kepada orang Quraisy itu untuk beriman, ya, beriman, dan juga yang pengikut Nabi ini ialah sahabat-sahabatlah ya. Jadi Bani Israel ni lebih kurang macam sahabatlah kepada Nabi Musa, dan yang diajak itu adalah Firaun dan juga kuncu-kuncunya. Tapi apa balasan daripada Firaun? Dia kata, aku rasa engkau ni Musa ya mashura kan, kamu ni kena sihir kan. Satu, awalnya dianggap sebagai tukang sihir, tapi ini dianggap kena sihir. Dua perkara ya, sahir dengan mashura, dua perkara yang berbeza. Tapi nak ceritanya ialah Nabi Musa ni macam tak berapa betul sangatlah kan. Jadi kalau perlu pertolongan, saya betulkan. Kan? Firaun cakap begitu sekali, dia amat confident, amat yakin dengan apa yang dia ada, kekayaan yang dia ada, pangkat yang dia ada, sehingga kan dia tidak mengendahkan kepada seruan kembali pada Allah. 9 mukjizat itu untuk merasa rendah diri, menjadi hamba dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balasan Nabi Musa pada ayat 102 itu, qala laqad alimta, kamu dah tahu dah sebenarnya ya, kamu dah tahu dah ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard, apa yang telah diturunkan ini ya. Kita tengok ayat 102 ini, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahawa tiada yang menurunkan mukjizat itu kecuali Tuhan, rabbus samawati wal ard basaira wa inni la adhunnaka ya fir'aun masbura. Jadi Nabi Musa membalas balik, menyatakan bahawa ini semua kamu dah tahu dah, mana boleh saya turunkan. Betul. Kan, semua mukjizat ni mana boleh tongkat menjadi ular. Yang ahli sihir tu tengok kata tak mungkin ni. Betul. Kan, dia kalau nak jadi ular beza-beza, okey, ular boleh makan ular pula ni. Ini bukan magic. Betul. Ini ilmu yang hanya datang daripada sumber yang tidak betul dapat oleh manusia biasa ya, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya ahli sihir itu akhirnya mereka bersujud dan mereka masuk tauhid kepada agama Islam. Maka dalam ayat yang ini di hujung itu Nabi Musa memberi komentar, wa inni tadi Firaun cakap aku rasa engkau ni kena sihir ya. Nabi Musa cakap, ya Firaun masbura, masyaallah, engkau ni akan binasa. Ustaz bayangkanlah kan, orang cakap kan, seseorang cakaplah dengan saya kan, kemudian saya kena balas balik, engkau tak lama. Kan. Ini bukan orang biasa-biasa. Betul. Ini menteri, ketua menteri. Betul. Di atas itu, ini raja yang Firaun. Jadi cakap pada Firaun, engkau tak lama. Kan, ini berani ni. Kan? Berani. Betul. Pasal apa? Pasal Nabi Musa tahu bahawa dia dah ingatkan banyak kali. Ya, kalau kita tengok dalam surah Taha, betul, memang kena cakap dengan layinan. Betul. Tapi sampai satu masa kalau rasa macam dah teruk sangat, Nabi Muhammad mengajak kepada Quraisy 13 tahun. Tapi kalau dah sampai mereka serang balik itu yang menyebabkan Nabi balas balik, okey, that's it. Kan. Tapi kalau tak serang, kita terus, tuan-tuan sekalian ya, kalau ada orang yang mengajak ataupun kita nak ajak orang ke arah kebaikan, terus macam Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kita dah belajar dah perkara tersebut. Tapi kalau orang tu menentang balik, melawan balik, nak menghalang kebaikan untuk disampaikan, yang itu masbura. Ya. Jadi ini adalah ayat 102. Betul. Dan apa yang berlaku pada ayat 103 dan 104 bercerita tentang Quraisy yang menghalau Nabi Muhammad, sama seperti Firaun pernah menghalau Nabi Musa ya. Pada ayat 103, kemudian dia Firaun hendak mengusir mereka, Musa dan Bani Israel ya. Nabi Muhammad dan sahabat, tuan-tuan masih ingat lagi kan peristiwa itu. Jadi sama pada zaman Firaun, zaman Nabi Muhammad. Kalau zaman ini berlaku, alhamdulillah di Malaysia tak berlaku saja, tapi kita di rakan-rakan kita di Uyghur ya, di Uyghur ke Uyghur kan, okey, di Palestin ada usaha-usaha begitu.
maka kita kena ingat kalau katakan fa'araqnahu wa man ma'ahu jami'a, kami tenggelamkan Firaun bersama dengan tentera-tenteranya di laut. Sebenarnya Allah boleh tenggelamkan bukan sekadar di laut Ustaz ya. Kita dah belajar dalam ayat yang ke 68 sebelum ini. Tenggelam di darat pun boleh. Allah. Ya, tenggelam di darat. Maksudnya apa? Boleh saja Allah jerluskan tanah-tanah yang ada ataupun gempa bumi akhirnya hancur begitu sahaja. Peringatan ini ya mengingatkan kita kepada betapa sebenarnya dalam hidup kita ini Allah berkuasa. Ya, padang pasir begini Ustaz kan. Padang pasir begini sebenarnya kalau kita tengok ia adalah tentera Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang kita kena faham anytime pada bila-bila masa boleh melenyapkan orang-orang yang yastafizzahum, yang menghalau, yang meresahkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi pada ayat 104 Allah mengingatkan kepada Bani Israel yang kamu ni terpisah-pisah ini ya, terpisah-pisah seluruh dunia ini, istilahnya diaspora. Akhirnya kamu akan kembali semula ya. Kalau kita lihat dalam sejarah 1948 berlaku sejarah ini salah satunya. Kita baca dahulu ayat 104 untuk kita memahami kesimpulan saya ni sebenarnya Bani surah Al-Isra ni nak bawa ke mana ni. Kita baca dahulu ayat 104. Baik, subhanallah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, hari ni ayat panjang-panjang Ustaz. Saya pun tadi nafas semput-semput Ustaz. Kena pula Ustaz suruh baca lagi sekali ayat 104 ni panjang tuan-tuan dan puan-puan. Allahu akbar. Jadi kita cuba tengok macam mana ayat yang ke-104 ni kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunu فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا صدق الله العظيم. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, nescaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Bila mereka selamat daripada Firaun, mereka menuju kepada Palestin dan mereka akhirnya Ustaz ya tak dapat masuk terus. Mereka beredar selama sekitar 40 tahun, akhirnya dapat. Tapi akhirnya jatuh balik, bangkit balik. Dan pada 1948 berlakunya pembinaan negara Israel, Lafifa berkumpul balik. Tapi tengoklah sama ada mereka nak menerima tak ayat 105 yang kita akan baca esok insya-Allah. Kalau terima maka mereka selamat. Tapi kalau tak terima, Nabi Isa di akhir zaman Ustaz ya, kalau dalam hadis akan menghapuskan orang-orang Yahudi yang tidak menerima ajakan daripada Nabi Isa, yang mengikut pada Nabi Muhammad, yang mengikut kepada panduan daripada ayat 105 di hujung surah Bani Israel yang kita akan lihat penghujungnya hari esok. Membawa pada resolusi pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah kita cari hidayah agar sentiasa bertambah dan akan menjauhkan kita daripada bakaran api neraka. Setiap hari kita baca Quran, cari hidayah. Yang kedua, jangan bersikap sombong dan menafikan kebenaran hingga membawa kepada kekufuran. Dalam akhlak, dalam hidup kita kena pastikan menjadi seorang hamba seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, banyakkan infak sebagai pembuktian keimanan dan hidayah pada hari ini, pada hari-hari seterusnya, kerana inilah yang membezakan Bani Israel yang beriman, Bani Israel yang dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu ayah kami ya Rahman, ibu ayah mertua kami ya Allah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatik ya arhamar rahimin.
Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, andai saat ini ada di antara kami yang mana ada ibu atau ayahnya yang sedang diuji dengan ujian kesihatan, ya Allah, kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu, ya Allah, kurniakan kesembuhan buat ibu dan ayah kami, ya Allah, kurniakan kesembuhan, ya Rahman, buat saudara mara kami yang kini sedang dirawat, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Akhirnya, ya Allah, jauhkan kami semuanya daripada menjadi hamba-hamba-Mu yang bersifat dengan qatura, sifat yang bakhil, kedekut ini, ya Allah. Jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang penuh dengan sifat pemurah, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Amin. Menjadi umat yang tidak qatura, tidak amat kedekut dalam memperjuangkan agama Al-Quran. Inilah yang kita ingin bina bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang pada hari ini tuan-tuannya, terus kita menjadi umat yang sentiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran dan juga memperjuangkan nilai kebaikan ini di seluruh alam ini, insya-Allah. Kita bertemu lagi ulangan pada malam ini, insya-Allah pada ulangan pagi esok 6 pagi. Kita doakan kita bertemu pada hari Jumaat besok, penghujung Al-Kahfi, halaman akhir surah Al-Isra. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Thank you.